gula, racun. Kalau rasa tak menjijikkan telur cicak, makan. Ya, kebun. Dia ada istilah-istilah. Jadi Islam itu guna umur kita ya. Ya, boleh. Tak punya masalah ya. Dan juga inilah juga yang disebutkan dalam Fajbah Haiwan Wa'amu Mata'an lakum. Seperti sayyarah dihalalkan bagimu menangkap buruan ataupun binatang laut dan memakannya akan jadi kesenangan bagimu dan bagi para musafir. Dan juga kebutuhan adalah halal kecuali yang macam kata orang asli kalau dijaga dia kata adanya getah yang mengandungi racun. Ketika itu memang tak dimakan. Padahal orang asli dia rendam bawah untuk menghilangkan getah racun. Maka lepas dari dan juga dijadikan pelbagai tempat orang asli mencari yang belinya orang lain juga. Dan juga disebut soal kata cendawan. Pada asasnya cendawan adalah, tapi kalau kata tuan-tuan dan perempuan, ada juga cendawan yang beracun. Dan juga ada juga kalau kata tuan bertanya kepada Syekh Fatel yang pastor, sebut dia soal kata traful mushroom, cendawan traful, yang mana bahawa cendawan ini duduk di dalam tanah hidupnya. Dan juga manusia tak tahu di mana ia berada. Yang tahu cendawan ini hanyalah babi dan juga anjing sahaja. Babi harganya memang cukup mahal, lebih kurang 400 USD sekilo. USD harga. Memang ia banyak diternak di Perancis. Yang menggunakannya, yang nak mencari traful mushroom ni adalah babi. Soalnya kata bahawa mushroom itu halal, tapi oleh kerana alatnya, media yang digunakan boleh menyebabkan cendawan jadi memang tidak. Yang itu pun diambil kira. Dan juga minerals menjadi juga bahan-bahan. Inilah juga perkembangan teknologi. Yang sebagaimana yang disebutkan soal kata gelatin. Apakah gelatin sebenarnya? Gelatin adalah satu bahan. Pernah makan gelatin? Pernah makan gelatin? Pernah makan chewing gum? Pernah makan kek? Pernah makan aiskrim? Pernah makan kapsul ubat? Itu yang dibuat daripada gelatin. Gelatin ini dibuat daripada tulang ataupun kulit haiwan. Memang dalam pembentangan World Halal Forum tempat 90% gelatin dalam dunia adalah tidak halal. Sebab itulah kami meletakkan gelatin ini sebagai yang khais, yang bersuhu tinggi, sama ada ia yang walaupun daripada bovine lembu, tapi kita tak tahu sama ada lembu itu seperti tidak. Sebab banyak perkara-perkara syubhat yang baik. Sama ada yang disebut sebagai animal fat ke collagen ke enzim ke rennet. Nombor 13 lat adalah lemak babi, gelatin adalah nombor 7 dan juga glycerin. Dia boleh menjadi halal, dia boleh menjadi haram, lihat kepada sumber amilan. Sebagai contoh rennet. Apakah rennet? Pernah makan ke rennet ni? Pernah makan cheese? Bahan utama untuk dibuat cheese atau keju adalah rennet. Rennet ini sama ada diambil daripada perut anak hewan yang halal ada pun yang tak halal. Sebab itu difatwakan rennet taklah menjadi asas nak buat keju ni, taklah diambil daripada anak hewan yang halal yang disembelih terlebih dahulu. Sebab banyak kalau cuba tuan-tuan baca kalau nak beli itu, cuba baca dia punya tulisan. Memang ada disebutkan. Sama juga seperti bakteria ataupun enzim dalam yogurt. Pernah makan yogurt? Sedap ke yogurt ni? Sedap kan? Susu masak. Sedap ke yogurt? Baik. Tahu tak tuan-tuan dan juga perempuan sekalian, bahawa yogurt ini
dibuat daripada najis bayi yang berusia 2 tahun ke bawah. Sedap ke tuan-tuan? Tak sedap tak? Yogurt saya ke tak percaya ni? Kalau tak percaya Ustaz cakap dalam surau ni. Baik, pernah tengok iklan Yakult? Apa yang dia sebut? Yakult ni dia sebut bahawa penemuan seorang profesor apa nama Shirotai yang kata bahawa ditemui bakteria baik. Dalam dunia bakteria, dia ada bakteria baik, dia ada bakteria jahat. Mana juga itulah orang dia ada orang baik, ada orang jahat. Orang baik datang ke macam amal. Contohlah. Baik. Dan juga bakteria baik ni, kalau tuan-tuan juga perempuan yang biasa beli yogurt, sama ada deterjen ke, vitagen ke, Yakult ke, Nestle ke apa, cuba baca dia punya label. Pernah baca label tak? Ini masalah komputer ni, maknanya pesan saya ikutlah yang ada tunggang dia lah. Kalau orang bukan Islam, orang sebelah barat, dia kan bukan di mana dia ada dia punya timuran dia boleh baca, dia mesti baca. Ya, baik. Kalau kita baca label tu sebagai milk baca susu yang bertutup, dan juga kalau kita baca dia punya bahan-bahan mentah dia ditulis sebagai LB for lactobacillus. Dan juga apabila lactobacillus ini dia hidup di dalam usus bayi. Usus biasanya ada najis. Oleh kerana perkembangan teknologi ini dan juga pernah berlaku di semua tempat, maka isu ini dibawa oleh Majlis Muzakarah Fatwa Bangsa. Maka fatwa memutuskan bahawa penggunaan lactobacillus sebagai pemanggil dalam nak buat yogurt ini adalah diharuskan. Saya tak kata haram tadi. Diharuskan adalah oleh kerana perkembangan teknologi. Sama jugalah kalau tuan-tuan dan juga perempuan pergi ke Singapura yang minum air new water. Sama. New water air tumbuhan yang diproses dan juga mengikut pengeringan yang berasaskan hukum syarak, maka boleh. Walaupun pada asalnya adalah yang najis. Sebab ini juga adalah punya proses istihalah, proses transformasi yang berlaku dengan sendirinya. Sama juga seperti yang disebut sebagai baja daripada tahi babi. Letak apa baja tahi babi di bawah pokok rumplang, maka boleh diharuskan, difatwakan harus. Sebabnya apabila diletakkan baja itu proses sains berlaku. Pokok sedut, berlakunya proses fotosintesis sebagainya, keluarnya oksigen sedut dia karbon, maka lahirnya buah. Maka buah berlaku boleh makan. Sebab dah habis dah zat-zat najis lagi. Kecuali rasa makan belah, rasa tak bagus. Tapi sains membuktikan tak berlaku, maka kalau tak berlaku harus. Kalau di fatwa benar. Macam juga kes ini. Walaupun dia daripada asasnya daripada najis bayi tadi dan khusus bayi, maka oleh kerana dia telah melalui proses-prosesnya. Sebabnya bukannya sekali nak buat yogurt, sekalinya diambilnya najis. Kalau begitu, untunglah orang yang banyak anak, ramai anak, berak banyak cerita jual. Pasal iklan aku ikut 50 tahun dulu. 50 tahun dia ambil sumbernya, kemudian diproses-proses dia dekat zat ada sudah memang tak ada dah. Mengapa disebut 2 tahun ke bawah? Mengapa? Sebab dalam Al-Quran yang disebut ibu hendaklah menyusu anaknya sehingga usia 2 tahun dan bersusu cak. Nak tak kira gantung tinggi ke dan mudah ke Allah Ta'ala. Tapi soal bahawa itu yang disebutkan dalam di dalam Al-Quran. Baik. Penemuan ini yang syurta Islam bukan Islam. Orang bukan Islam. Dia melihat apa yang ada dalam Al-Quran itulah yang terbaik. Sebab itu kita lihat banyak kes, banyak benda orang yang bukan Islam ini melihat dalam Al-Quran, dia percaya kepada Al-Quran, akhirnya dia buat perkembangan ini. Tapi kita biasanya baca. Sama juga yang dibuat seorang profesor juga di Sheffield
Sebab dia melihat yang profesor ni bukan Islam juga. Dia melihat dalam Al-Quran menyebut fankihu ma qalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Hanya agama Islam saja yang membenarkan berpergian. Dan mereka mengapa? Maka dia buat kajian. Akhirnya dia punya keputusannya. Umur orang yang berpoligami umurnya panjang 12% daripada orang yang tidak berpoligami. Saya tak kata betul. Saya tak kata betul. Saya hanya mencedok kajian yang dia buat sebab dia melihat dalam Al-Quran. Bapak malam betul tidak. Tapi apabila difikirkan balik, ada hubungan dia. Sebagaimana yang disebutkan pakar-pakar motivasi mengatakan, seperti Datuk Dr. Fadil Hamzah mengatakan, kalau kita nak panjang usia kita, kalau nak pergi kerja, dakap isteri kita, belang-belang proses ini terus sebagainya, boleh panjangkan usia. Nak pergi kerja. Itu kalau satu. Kalau 4 kali cari, terus tak pergi kerja lah. Contoh. Jadi ada ni punya kaitannya. Apabila saya menyebutkan begini, maka ada yang datang dengan memang benar Ustaz. Orang yang banyak cawangan halal ni memang cawangan halal. Sebab apabila banyak yang perang sini, dia kata bahawa maka otak akan berfikir bagaimana nak buat penipuan sana, bagaimana nak buat penipuan. Sebab dia otak tu. Dia macam tu. Macam kita dalam buat, kalau kata dah memang pencen ni, maka cepatlah dia punya nampak ketuaan. Bila otak yang berfikir, maka itulah yang kata bahawa orang yang banyak baca, otak dia kan. Ya. Itu yang juga antara yang mengatakan bahawa apa yang adalah Al-Quran itulah yang diciptakan. Walaupun perkembangan teknologi asasnya dimulakan dengan orang Islam seperti Al-Kindi, Ibn Sina, Al-Farabi, tapi ilmu itu dikembangkan oleh orang Islam. Sebab itu juga mesti ada saintis Muslim yang memperjuangkan ini. Dan yang meletakkan halal ini yang ketidak kita. Kan? Dan kes ini juga kita juga menjadi pada kifayahnya dan juga dah mencapai tahap mu'ain kepada orang yang expert, orang yang pakar dalam bidang makanan untuk membantu kami untuk mencari untuk menghilangkan juga keresahan-keresahan yang berlakunya. Dan juga banyaklah perkara yang lain yang bahan-bahan dan juga perkembangan ini juga saya juga sempatlah Allah berikan sedikit untuk menulis dalam khabar ini mengatakan bahawa teknologi makanan wajar seiring tuntutan cara. Sebab memang banyak perubahan yang kadang-kadang kita tak tahu perubahan sifat. Garam dulu rasa masin sekali dah, rasa lain. Ada juga yang sebagai perasa ayam, tapi bukan ayam, rasa macam ayam. Perasa itik, tapi bukan itik. Rasa babi, tapi bukan babi. Ada perasa babi. Nah, ini yang kata bahawa istilah begini sebab nama-nama itu ditukar seperti beef bacon. Beef bacon. Bacon adalah nama babi. Tapi dia memang kalau dia test memang daging, tapi dia nak menampak seolah-olah daging babi. Sebab itulah kami tidak memberikan pensediaan halal kepada apa tu nama-nama yang mengelirukan, yang memperdayakan orang ramai Islam. Seperti istilah terbakuti, kita tak verifikasi halal sebab adalah nama kepada daging babi. Dan juga orang dah tahu dah bila sebut restoran bakuti mesti ada jual babi. Kita tak nak generasi kita sekarang ni memang dimomokkan dengan hal-hal yang sebegini. Ada yang sekarang juga ada yang disebut sebagai Islamic meal. Bir halal, rupiah, kita tak berikan. Sebab nama-nama yang sebegini memang kita berikan. Apa dua nama pun, ataupun nama-nama yang agak ekstrim. Sebab itulah kalau kata bahawa orang Kelantan nak mohon suji halal untuk kuih tahi itik, tak boleh kita berikan suji halal. Tahi itik walaupun sedap pun, tapi namanya itu memainkan
peranan yang besar. Ya, hang pokok, pergi hang itu adalah pokok tapi memang kita tak boleh mereka. Sebab ada juga anasi-anasi yang kata bahawa yang nak memohonkan, yang nak menukar minda orang Islami, yang haram itu diberi nama kepada yang haram. Itu yang banyak sekarang dalam. Jadi soal kata bahawa super gelatin ini, kita lihat bahawa ada 80% daripada gelatin yang dikeluarkan di Eropah adalah daripada kulit babi. Dan juga gelatin ini sama ada dibuat daripada kulit babi dan juga tulangnya. Ini yang saya petik daripada website Islam. Dan juga research yang dibuat memang penemuan-penemuan. Pertama juga dengan kapsul ubat, kapsul yang untuk kita makan. Ya. Kita lihat bahawa dan juga tidak menjadi syarat sebenarnya, tidak menjadi syarat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Semua kapsul yang nak disupply kepada hospital kerajaan ataupun farmasi mesti halal, tak ada syarat. Dan juga nak mendapat kapsul yang halal ni memang agak sukar, sikit sangat. Kalau ubat lain cerita, kalau ubat itu adalah dalam keadaan yang adalah itu lain cerita. So pada bahawa makanan tambahan food supplement ini yang kita untuk menambahkan kesihatan, untuk tak nak bagi kumur sebagainya, makan kapsul. Kalau nak beli, carilah kapsul yang ada logo. Kalau tak, dinasihatkan kapsul ni, kapsul buat. Jadi yang juga saya update bahawa 30% daripada 11% yang diuji di manual sains masih USA ni tidak halal kerana menggunakan genetik kapsul. Jadi dan juga ini juga isu yang terpenuh. Ini antara kata yang juga banyak menjadi pertanyaan kepada pihak kami soal inam. Banyaklah yang ada bahan-bahan ini. Ya. Baik, input ini adalah ditetapkan oleh Codex Punya Sistem dan juga dia mensyaratkan mana-mana makanan yang nak diekspor kepada Europe mesti diletakkan inam. Baik, bagi pihak Hakim sama ada apa pun nama dia yang digunakan. Sebab nama dia sama dia boleh menjadi halal, dia boleh menjadi haram. Lihat kepada sumber. Ya. Jadi kalau pihak Hakim memberikan segi halal, kami tak lihat kepada nama dia. Sebab itulah tuan-tuan jangan risau kepada email-email yang cukup banyak yang mengenai nama ni haram-haram. Lihat kepada logo halal tersebut. Kalau ada di logo halal, ada di akun dua nombor sekalipun, jangan biar. Sebab bukan nama itu yang menentukan. Yang menentukan halal atau haram adalah sumber yang diambil sama ada daripada tumbuhan ataupun daripada haiwan yang halal ke haiwan yang haram, yang halal sembelih tidak. Itu yang kita perlu risaukannya. Dan juga ini pun kita lihat bahawa banyaknya makanan-makanan yang ditulis nama ini. Sebab itu juga saya memperingatkan, kalaulah kita yang pergi beli kedai duty free shop, kedai bebas cukai, pergi ke Langkawi ke airport apa pun beli itu kena. Ya. Yang tak ada dalam halal pun dah kita tak tahu dia punya ingredient dia. Sebab yang menjual dia tu pakai itu. Ya. Akhirnya banyak yang kita beli. Balik sedekah kepada ahli Korea masjid, semua sedekah. Tengok-tengok sumber bahannya tidak diketahui, sumpah. Jadi kesian juga orang lain berbuat. Jadi kita juga di ilmu ini, ilmu makanan seperti asal ni kita nak lihat mana satu yang halal, mana satu yang haram. Sebab yang saya sebutkan, semuanya ini adalah peranan orang yang ini. Sebab tu disebutkan F yang pertama adalah food. Yang F yang kedua adalah fashion. Memang pun pelbagai jenis fashion yang ada sekarang. Fashion E. coli memang cukup banyak. Apakah E. coli? E-C-O-L-I. Kita sebut tu. Ijuri dan sebagainya. Memang banyak yang fashion yang seperti ini. Dan juga banyak yang fashion yang hampagas
yang vacuum pack yang sedap-sedap. Memang cukup banyak sebab semuanya itu didakyahkan. Yang cukup hiburkan kita ayat Adam ini takut nak menegur anaknya yang tidak menuntut orang. Ayahnya haji, ibunya haji, tapi anaknya takut nak tegur, takut menggurus hati anak. Ini semuanya kesan-kesan yang akhirnya akan berbalik kepada generasi kita yang memang pun Islam tidak pernah untuk menghalang untuk berfashion. Buatlah, macam kata kita lihat fashion tudung macam-macam Allah hari ini dah, Allah hari esok lah, semuanya yang terkeluar sini, yang terjerut sini kan, yang nak nampak banyak sebagainya, tak apalah, asalkan di dalam ruang lingkup yang digunakan. Dan juga yang ketiga adalah fun, hiburan. Memang pun suara hiburan di mana-mana pun. Ya, kalau kita lihat realiti sana, realiti sini, menangis. Kan, sampai orang yang tengok TV pun di rumah menangis juga tengok orang dalam TV menangis. Itu kesan dakwah yang cukup kuat. Ya, dan juga kita lihat bahawa filem-filem yang setiap hari Jumaat isi hantu. Silap. Bila aku keluar Pontianak, Sunda malam. Pontianak Sunda malam tu. Pontianak siang malam. Semua habis. Semuanya itu adalah dakwah orang Yahudi yang bagi saya nampak dia nak, termasuk pun dia menjadi ni handphone kita, handphone termasuk Facebook handphone tu tuan-tuan. Kalau dulu kita nak call orang akan jawab ataupun orang akan kata Assalamualaikum. Tapi kita nak call orang terpaksa kena dengar lagu, kena dengar lagu apa, lagu Hindustan apa kan. Walaupun nak call ke imam sekali, sebabnya apa cucu yang adjustkan, cucu yang tak nak buat dah memang dah. Dan juga dah menjadi satu amanah. Setiap kali seminar, setiap kali nak buat majlis, pengurusi akan memperingatkan para hadirin sila offkan handphone anda. Termasuk pun dalam masjid, akhirnya terpaksa diletakkan seruan apa, seruan apa, ilahi itu seruan yang paling baik. Dan juga ke imam perlu memperingatkan ahli jemaah sila offkan, sila matikan handphone anda. Tengah-tengah sembahyang handphone tu imam yang berbunyi. Contohlah jingle bell ya. Sedangkan jingle bell itu Kristian punya. Walaupun nampak dia adalah halus, tapi itulah kesannya yang besar. Saya tak nak berbicara dengan dua F yang pun. Sebab itulah juga disebutkan bahawa peranan orang Muslim itu dah menjadi besar, dan juga peranan kita bagaimana untuk membentuk generasi. Sebab orang menyebut bahawa generasi yang ada sekarang ini sebagai strawberry generation, generasi strawberry yang lembik, yang tak boleh nak diubah, yang tak boleh nak dijentik, yang tak boleh nak disentuh. Kita lihatlah guru-guru kita pun tak boleh nak kontan, tak boleh nak sentuh langsung dah anak-anak. Sebab apa macam strawberry ni memang dia cepat masak, dia cepat mungkin macam itu. Sebabnya faktor makanan juga memainkan yang cukup besar. Sebab itu juga yang disebut sebagai proses transfer genetik daripada haiwan ke atas manusia ke atas, daripada haiwan ke atas tumbuhan juga akan berlaku yang ke atas manusia. Akhirnya manusia lah yang akan mengakibatkan berbagai gejala sosial yang sebab itulah Rasulullah pun memperingatkan, makanlah makanan yang baik-baik, yang manis-manis, seperti buah kurma yang manis-manis. Dan juga kalau kita lihat orang Yahudi, dia tak makan offal.
Sup riakos siap seduh bagi sup torpedo bukan kan. Sedangkan tempat-tempat ini banyak kuman, banyak toksik. Itulah yang kena gaungnya, yang kena 3 selangkainya, yang kena berangkai penyakit. Sebab ini berbeza dengan orang Yahudi. Kita lihat bahawa berapa ramai orang Yahudi dalam dunia. Hanya tak sampai 2%, tapi dia boleh mengawal dunia sebab akal dia yang cukup cerdik. Sebab itulah seekor lembu itu, orang Yahudi dia tak makan semua. Kita kepak ayam makan, orang Yahudi tak makan. Dia sudah halal, dia memang halal, tapi kalau kita kepak ni tempat ayam, dia apabila dia gatal, dia menggaruk kan. Kepak apabila dia gatal, dia kena ada di kuman. Jadi kepak pula yang kita nak makan. Itu yang kena berbeza dengan orang Yahudi yang cukup jaga dekat kebersihannya. Dan juga minuman. Kita nak ambil buah boleh. Pak slide saya ni bau suku. Dia banyak lagi. Itu belum soal kata bak kebersihan, belum lagi soal kata bak kebersihan, belum sentuh. Bau hak ini, ya. Baik. Dan juga minuman ini merupakan pada asasnya, sebab pada asasnya minuman ada halal kecuali yang memabukkan. Dan juga ia akan menjadi yang difatwakan seperti air mata. Pernah minum ke air mata? Air mata ini dia memang free alcohol, tak ada alkohol. Tapi nama dia jenis mata. Kilang yang sama dengan jenis tak, dengan kaspor. Apa juga yang berhubungan dengan arak ini dosanya sama. Ada 10 golongan orang yang terlibat dengan arak ini dosanya sama seperti orang yang minum arak. Sebab itulah air mata ini walaupun dia tidak memabukkan, dia diharamkan. Sama juga tentang arak. Arak semestinya beralkohol dan juga alkohol tidak semestinya arak. Sebab nak buat arak, dia perlu berat kacamnya, dia perlu berat anggur menjadi berlakunya proses pemalaman. Bila beratnya arak, beratnya buah anggur dicampurkan dengan yeast ke, campurkan dengan ragi ke, campurkan dengan bawang ke, asid sebagainya, berlakunya proses pemalaman. Akhirnya akan berlakulah adanya yang ini, kalau dalam istilah dia disebut sebagai istada wala sampai berbuih. Ya alkohol ini dah sama ada ethanol ke, propanol ke, apa dia yang yang baik dibuat ke dalam dia, masuk ke dalam dia. Juga akhirnya diperangkan lagi menjadi cuka. Cuka ni tuan-tuan haram. Cuka ni haram. Sebab tak bagi pihak hakim, kami tak pernah keluarkan sejarah untuk cuka. Sebab cuka adalah kerja-kerja sampingan untuk buat arak. Kerja-kerja sampingan untuk buat arak juga prosesnya sama seperti proses yang buat arak, tapi diperang akhirnya menjadi cuka. Macam kuranggo yang dibuat, dibiarkan lama tanpa dibuka, akhirnya akan menjadi cuka. Macam juga seperti buah. Memang kami tak pernah berikan sejarah kepada cuka yang ada di Rusia. Yang kami berikan sejarah yang hanyalah kepada cuka tiruan yang itu makan cuka tiruan. Kalau kata vinegar betul, tak ada. Vinegar yang betul-betulnya, cuka yang betul dibuat daripada. Tetapi Rasulullah SAW berkata, sebaik-baik lauk, sebaik-baik makanan adalah cuka. Cuka yang bagaimana? Baik. Yang dimaksudkan oleh hadis ini adalah cuka yang dibuat secara semula jadi. Maknanya dikurangkan buah anggur, tanpa dibuka pun, tanpa ditambah apa-apa juga pun dalam pertengahnya itu, akhirnya menjadi cuka. Tapi cuka ni kebiasaannya bertahun-tahun lama. Mungkin tak mungkin dalam industri yang sekarang ini nak buat apa. Kalau nak cepat-cepat kan sebab nak mengejar keuntungan. Sebab itulah yang cuka inilah yang dibuat dengan asas yang moden inilah banyak digunakan di hotel-hotel yang disebut sebagai wine vinegar ataupun rice wine. Bila semua
sebut soal kata wine memang diharam. Banyak digunakan dan juga banyak juga digunakan di kek, ya. Dan juga yang terlihat bahawa chef-chef yang buat plan B itu dia akan campurkan dengan wine juga, dan juga untuk melembutkan steak diletakkan wine. Dia juga pernah berlaku dia nak steak itu nak bagi segar, nak bagi nampak macam kata cantik, ambil darah yang fresh, darah yang mengalir, letakkan sikit nak bagi nampak dia punya fresh. Kes ni pernah diambil, ya. Tapi juga isu-isu yang, dan juga untuk mengelakkan benda yang pernah ditrace dia menggunakan syarat yang kayu ni, tapi yang publik lah, tapi memang adanya alkohol. Apakah bezanya alkohol yang ini dengan alkohol arak? Alkohol arak memang diharapkan, tapi alkohol tidak semestinya haram. Seperti alkohol dalam minyak wangi, itu yang sebagai industri alkohol. Alkohol industri, sebab dalam minyak wangi itu diharuskan di bawah bersuci. Sebab dia bukannya alkohol yang diambil daripada proses buat arak. Industri alkohol, apa tu memang banyak yang kita dok suntik tu dia letakkan itulah juga alkoholnya. Tapi alkohol itu bukannya alkohol yang proses nak buat arak. Itu berbeza banyak. Dan juga untuk perakkan daging ini, dia buat daripada wine, nak melembutkan, memang sedap pun. Sebab alkohol ni berfungsi untuk taste, untuk nak beri sedap. Memang sedap kan? Juga banyak yang digunakan inilah untuk perakkan. Ya, sebab itulah di hotel-hotel memang pun isu hotel ni memang tak banyak hotel yang dipersediakan. Satunya kerana hotel ni memang tak mohon. Sebab dia kata kalau kami mohon, kami tak boleh nak gunakan arak ni. Memang pun. Tapi isunya yang hotel yang tak ada sedia halal pun kita juga buat function dia. Sebab kami yakin tak boleh nak memaksa hotel nak